Nabi sebut tu menjadikan unta yang diberikan kepada Safwan itu 300 ekor unta. Bila dapat 300 ekor unta kepada Safwan ni, Safwan jadi macam tak percaya. Dia belum lagi Islam, dia masih lagi belum beriman pada Allah, tapi Nabi dah bagi ghanimah. Tuan-tuan, akhir sekali Safwan masuk Islam kerana pemberian baginda sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sadaqallahul azim. Pertamanya, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang laki-laki yang bernama Safwan bin Umayyah. Ini adalah anak kepada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf terkenal orang yang menentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampailah berlakunya peperangan Badar, Umayyah bin Khalaf mati di dalam medan Badar tersebut. Safwan bila dengar ayahnya terbunuh di dalam medan Badar, dia sangat marah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada asalnya Safwan tidak pun ambil tahu soal kedatangan Islam. Islam datang, dia tak peduli. Islam disebarkan oleh Muhammad, dia tak ambil tahu. Baginya, hidupnya dah selesa sebab ayahnya orang kaya. Tetapi titik bermula dia memerangi Islam, tak kala ayahnya mati dibunuh di dalam medan Badar. Di situlah marahnya memuncak kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Nabi boleh membunuh bapaknya? Lalu oleh kerana kemarahan tersebut, Safwan pun mengutuskan sepupunya yang bernama Umair bin Wahab supaya Umair ini pergi ke Madinah
mencari baginda Rasulullah dan bunuh baginda. Dalam dialog itu, Umair bin Wahab bercakap dengan Safwan, hang mesti tanggung family aku kalau aku mati. Hutang-hutangku semua hang kena settle. Kalau hang boleh jaga family aku dan hutang aku settle, hang bagi balik kebajikan pada keluarga aku boleh pergi bunuh Muhammad, kata Umair bin Wahab. Safwan kata, ya, hutang hang aku selesaikan, tanggungan hang aku tanggung, seluruh masalah hang aku akan ambil cakna. Cuma kerja hang lah ni, wahai Umair, pergi bunuh Muhammad. Umar pun pergi sampai ke kota Madinah, mencari jalan untuk membunuh Nabi SAW. Bila dapat ruang bertemu dengan baginda, bukan senang nak menghampiri Nabi, tapi bila dapat ruang itu, Nabi tengok Umar, Nabi terus kata, hang mari nak bunuh aku kan? Hang bercakap dengan Safwan, kata kalau hutang hang ditanggung dan seluruh anak beranak hang dijaga oleh Safwan, hang sanggup datang bunuh aku, dan kalau hang mati pun tak apa. Betul kan hang cakap gitu? Bila Nabi menceritakan perkara macam tu kepada Umar bin Wahab, Umar terkejut. Sebab hari dia bercakap dengan Safwan itu, tak ada siapa pun ada kecuali mereka berdua, dan dia adalah rahsia. Bila Umar dengar Nabi kata demikian, maka Umar pun kata, ish, kalau ini ucapan dia, ni Nabi ni. Sebab orang lain tak tahu cerita aku bercakap dengan Safwan. Umar yang tadi asalnya sepatutnya datang membunuh baginda SAW masuk Islam. Dia menyatakan keimanannya sebab apa yang berlaku dialognya dengan baginda SAW. Asal datang nak bunuh Nabi, tengok apa yang ada pada Rasulullah, dia masuk Islam. Bila Safwan bin Umayyah tahu cerita ni, lagilah dia marah. Aku suruh pergi bunuh Muhammad, dia pergi masuk Islam pula. Maka sakit hatinya lagi memuncak. Sampailah berlaku beberapa peperangan, dia turut serta menentang baginda SAW. Tapi akhirnya Islam tidak dapat diskat, menyebabkan berlakunya Fathul Makkah. Bila berlaku pembukaan kota Mekah, ketika itu Safwan rasa dirinya akan dibunuh oleh Nabi Muhammad. Safwan rasa tak selamatlah duduk di Mekah ni. Maka dia pun mengambil keputusan untuk melarikan diri pergi ke Jeddah. Sebab di Jeddah itu adalah tempat yang dekat dengan air, dekat dengan laut. Dia nak naik kapal dan nak melarikan diri. Isteri kepada Safwan bin Umayyah ini telah menyatakan Islam. Isteri dia masuk Islam. Maka datanglah Umair bin Wahab, sepupu dia tadi. Jumpa dengan Nabi, dia kata, Rasulullah, Safwan telah melarikan diri. Boleh tak bagi kemaafan kepada Safwan? Safwan ni dia tak faham Rasulullah. Nabi kata, panggil dia balik. Aku sanggup memaafkan dia. Tak ada masalah. Dia akan dapat keampunan. Maka Nabi pun memberikan serbannya kepada Umar bin Wahab. Umar membawa serban baginda SAW mencari Safwan bin Umayyah. Safwan baliklah
Baliklah wahai Safwan, ni Rasulullah telah bagi jaminan kau tidak akan diapa-apakan. Hang selamat, baliklah. Safwan akhirnya pulang. Balik bertemu dengan Rasulullah. Nabi bercakap dengan dia. Nabi kata, Safwan, masuklah Islam. Safwan kata, wahai Muhammad, bagi aku tempoh sikit boleh tak? Bagi aku tempoh 2 bulan aku nak fikir. Bagi aku tempoh sikit. Nabi kata, ambil masa, fikir. Kalau kau minta 2 bulan, ambil 4 bulan, fikir. Sampailah terjadinya peperangan Hunain. Sebab Hunain ini jadi lepas Fathul Mekah. Bila jadi perang Hunain, tentera Islam berperang dengan dibantu oleh beberapa orang, termasuk daripada mereka yang tak Islam. Yang turut bantu Nabi ketika itu adalah Safwan bin Umayyah. Dia bantu Nabi, dia tolong baginda dan dia bersama dengan Nabi untuk memastikan kemenangan dalam peperangan Hunain. Dalam perang tersebut, Islam menang. Walaupun ada krisis dan sebagainya, itu kita cerita lain kali. Tapi Islam menang. Lastnya Islam menang. Id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Kamu berbangga dengan jumlah yang banyak tapi tak ada nilai. Sebab hari Hunain ini kata Allah, wa yauma Hunain, hari Hunain kamu rasa kamu hebat. Akhir sekali Allah bantu kemenangan itu. Bila Allah memenangkan Islam dalam perang Hunain, tuan-tuan, ini peristiwa menarik. Akhir sekali Nabi SAW pegang tangan Safwan. Safwan masak? Safwan tak Islam lagi, masak? Di mana Rasulullah? Nabi bawa Safwan ke satu lembah. Lembah itu penuh dengan ghanimah, iaitu unta-unta yang berjaya menjadi milik Islam. Maka Nabi tunjuk unta-unta tu, Nabi kata, Safwan, 100 ekor unta ni untuk kamu. Nabi ulang lagi, tambah 100 unta untuk kamu. Nabi ulang lagi, tambah lagi 100 ekor unta untuk kamu. Nabi sebut tu menjadikan unta yang diberikan kepada Safwan itu 300 ekor unta. Bila dapat 300 ekor unta kepada Safwan ni, Safwan jadi macam tak percaya. Dia belum lagi Islam, dia masih lagi belum beriman pada Allah, tapi Nabi dah bagi ghanimah. Tuan-tuan, akhir sekali Safwan masuk Islam kerana pemberian baginda SAW. Bahkan ada hadis menceritakan bagaimana Safwan sebut, wallahi laqad a'tani Rasulullah SAW ma a'tani. Demi Allah, Nabi bagi kepada aku apa yang dia bagi. Wa innahu la abghadun nas. Dia adalah orang yang paling aku benci. La abghadun nas ilayya. Orang paling aku benci ni dia. Fama bariha yu'tini hatta innahu la ahabbun nas ilayya. Tapi sebab lepas dia bagi khata ni, unta ni pada aku, dialah orang yang paling aku sayang. Tuan-tuan, cerita ni menggambarkan ada kelompok dia tak akan masuk Islam ketika Islam di bawah. Mereka hanya akan iktiraf Islam bila Islam berjaya duduk di atas. Dan inilah cerita yang harus kita ambil faham. Kenapa orang tak masuk Islam? Kenapa Cina tak masuk Islam? Kenapa India tidak berminat dengan Islam? Kenapa dakwah hanya berjalan kepada orang asli? Jawapan dia simple. Kerana orang nak masuk Islam bila Islam berada di atas, ekonomi berada di atas, kemegahan berada di atas, harta berada di tangan orang Islam, semua benda milikan orang Islam, barulah orang lain akan masuk Islam. Saya dah ulang banyak kali, tuan-tuan, kalau harap masuk Islam kerana iman, masuk Islam kerana betul-betul percaya dengan Nabi, dia akan jadi minoriti.
Saya pernah sebut berapa orang muhajirin sepanjang Nabi berdakwah 13 tahun. Orang muhajirin hanya ada 150 orang plus minus sahaja, tak ramai. Terbukti orang tak akan bersama dengan Islam hanya dari segi melihat akidah, tapi dia nak tengok all package, seluruh package tu macam mana, Islam counter macam mana, Islam jaga orang macam mana, Islam bagi kemewahan bagaimana. Safwan menjadi bukti. Dia bukan tak tahu Nabi baik, dia bukan tak tahu Islam tu agama hebat, tapi masa dia nak masuk itu, Islam masih duduk di bawah. Belum terbukti Islam itu boleh memberikan naungan pada dia. Banyak orang nak masuk Islam bila Islam menjadi naungan, tuan. Di sini dah mengajar kita bahawa jangan pandang remeh kepada kekuatan kebendaan, kekuatan kuasa, kekuatan bijaksana, kekuatan duduk di atas. Jangan pandang rendah. Terbukti bila Nabi bagi kepada Safwan harta-harta tadi, Safwan masuk Islam. Persoalan yang timbul pula, Safwan ni ikhlas ke tak? Safwan ni ikhlas ke tak? Sebab tu Anas bin Malik menyebut satu ucapan. Ucapan ini diyakini rujuk kepada Safwan. Apa kata Anas? Anas kata, in kana rajul la yuslimu ma yuridu illa dunya. Ada orang, kata Anas, dia masuk Islam asalnya dia nak harta, dia nak harta, dia mau kebendaan. Ada orang, wa in kana rajul, masuk Islam, dia tunggu harta, baru dia masuk Islam. Fama yuslimu hatta yakunal Islam ahabba ilaihi minad dunya wa ma'alaih. Tapi lepas dia masuk Islam, puncanya tadi harta. Tapi lepas dia masuk Islam, Islam lebih dia cintai daripada harta yang dia miliki. Nak faham tu? Ada orang nak masuk Islam, kena tengok ekonomi Islam ni macam mana, power tak power. Tapi lepas dia masuk Islam, bukan lagi persoalan ekonomi dah. Memang dia betul-betul cintakan Allah. Sebab pintu masuknya adalah harta. Sebab tu tuan-tuan, di sini kita fail kalau seandainya kita tidak berada di atas. Di sini kita akan gagal kalau Islam berada di bawah. Sebab tu saya pelik bila orang ajak saya berdakwah, jom kita dakwah ustaz. Saya tak pernah ada orang kata, jom kita berdakwah kepada masyarakat Cina ustaz. Tak ada. Jom kita dakwah pada masyarakat India. Tak ada. Yang ada, jom kita pergi ke perkampungan orang asli. Tu yang ada. Kenapa timbul perkampungan orang asli? Sebab orang asli lebih rendah daripada kita dari segi kebendaan, dari segi pangkat, dari segi kedudukan. Tapi orang Cina dengan India, kedudukan mereka dah jauh. Milikan mereka dah banyak. Harta mereka dah banyak. Tuan-tuan, Islam kok mana pun dia banyak jalan untuk orang masuk. Cerita Safwan membuktikan kebanyakan orang tunggu Islam hebat dulu, baru dia masuk Islam. Sebab tu jangan tanya kenapa dakwah tak berjalan. Jangan tanya. Sebab Islam belum berada di tempatnya yang sebenar. Sebab tu, bila Safwan masuk Islam dan Islam telah menguasai, Islam sudah membuka Fathul Mekah, Islam sudah ada kebendaan, tiba-tiba Safwan kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dulu tak sempat hijrah pasal aku lawan kamu. Boleh tak aku hari ni nak berhijrah pergi ke kota Madinah? Nabi pun kata kepada Safwan, la hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyatun. Wahai Safwan, bila Fathul Mekah telah terjadi, dah tak ada hijrah dah. Tak payahlah keluar daripada Mekah pergi ke Madinah. Pasal Mekah pun boleh duduk dah, iman ada. Hijrah dah tak ada. Yang ada adalah teruskan jihad, betulkan niat, perbaharui tekad. Tu Nabi kata. Kalau bahasa mudah kita hari ni,
Bila Safwan kata nak hijrah, Nabi kata too late, lambat. Patut hijrah sebelum itu. Tapi tak apa, Nabi menerima sebab ada orang yang memang akan bersama Islam setelah Islam kuat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di sinilah kita nak, mari kita buat sampai Islam menjadi kekuatan kembali. Mari kita buat Islam supaya duduk di tempatnya sebenar. Kita jangan hilang purpose, terutama mereka yang ada kebendaan, jangan hilang purpose. Baru ni saya terbaca cerita Jackie Chan, tuan-tuan. Jackie Chan, dia ada harta 1.4 bilion. Kekayaan kerana dia seorang yang terkenal, filem dia banyak. 1.4 bilion ringgit Malaysia, tuan-tuan. Jumlah yang dia ada 1.4 bilion ni, tiba-tiba dia isytiharkan, dia tak mau bagi ke anak dia. Dia kata harta aku tak akan bagi kepada JC Chan. Anaknya nama JC Chan. Semua ini aku akan masuk ke dalam foundation. Ucapan yang Jackie Chan sebut ni sama dengan Warren Buffett sebut. Warren Buffett pun kata aku tak akan bagi duit pada anak aku. Ucapan tu sama dengan yang disebut oleh apa nama yang buat CNN, iaitu Ted Turner. Ted Turner pun jawab ucapan sama. Harta aku tak akan bagi pada anak aku. Aku akan bagi pada foundation. Sama dengan Bill Gates. Bill Gates juga kata harta tak akan bagi pada anak, akan bagi kepada yayasan. Ceritanya, orang-orang kaya ni, mereka tak nak turunkan harta bagi anak mereka sebab anak mereka tak bersedia. Anak mereka tak bersedia untuk menguruskan harta. Kemarahan Jackie Chan pada anaknya kerana anaknya itu isap dadah. Dia kata tera tak dapat duit banyak pun isap dadah, esok dapat harta 1.4 bilion ringgit Malaysia ini, lagilah akan menjahanamkan anak dia. Dia pun nampak harta boleh menjahanamkan anak bila tak bersedia. Nak cerita apa? Kadang-kadang orang-orang kaya ni dia hilang purpose pasal duit. Dia tak tahu duit nak tak mana. Sebab dia tak ada niat dakwah. Dia tak ada niat nak bawa kebaikan. Dalam buku Simon Sinek, tuan-tuan, ada satu buku tajuknya Start With Why. Dia cerita satu benda yang menarik. Bagaimana ada satu kelompok yang tiap-tiap tahun akan berkumpul di MIT. Di satu tempat dekat Boston, tuan-tuan. Mereka kumpul tu gathering. Mereka namakan diri mereka The Gathering of Titans. Puak ni orang-orang kaya. Yang kaya, yang jutawan, yang dah tak payah kerja. Tapi mereka akan berkumpul tiap-tiap tahun setahun sekali. Jumlah mereka 40 orang hingga 50 orang. Dalam perkumpulan itu, bila mereka berkumpul, mereka cakap tentang nak ke mana, nak buat apa dengan kekayaan. Tuan-tuan tahu tak? Soalan yang ditanyakan pada mereka daripada yang hadir tu, siapa di sini yang sudah mencapai tahap kewangan yang sempurna? 80% angkat tangan, kami successful about money, kami tak ada masalah, kami okey. 80% angkat tangan, very success people, tak ada masalah. Tapi bila tanya soalan kedua, adakah anda bahagia dengan apa yang anda miliki? 80% yang angkat tangan tadi, turunkan tangan, tinggal 20% saja yang kata kami bahagia. Yang lain tak bahagia. 80% lagi yang turunkan tangan itu kata kami tak bahagia. Memang kami ada kekayaan, tapi kami hilang purpose, kami hilang why kami. Kami ada harta, tapi kami tak tahu nak buat apa. Kami memang kekayaan. Kerja kami lah ni terima duit ya, duit masuk tapi kami tension. Duit masuk kami sedih sebab kami dah hilang purpose. Dalam duduk bincang tu, akhir sekali pakak teriak seorang sikit, menangis sebab rasa mereka tak berjaya walaupun mereka mencapai sesuatu. Sebab tu ada beza pencapaian dengan kejayaan. Pencapaian, yes, orang boleh mencapai apa yang dia buat. Tapi kejayaan belum, sebab dia punya purpose hilang. Rasa-rasa kita yang ada duit, purpose hilang tak? Kalau purpose hilang, kena muhasabah balik. Apa sebenarnya aku buat ni?
Nak buat apa? Duit peranannya hanya memudahkan cara. Lebihnya untuk bangunkan sesuatu. Kita bercita-cita nak melihat Islam bangun di tangan-tangan orang yang ada duit. Bukan meninggalkan harta yang banyak pada anak-anak macam yang berlaku. Nak tinggalkan harta, harta itu merosakkan mereka. Tapi tidak menjadikan harta itu membina generasi yang akan datang, tuan-tuan. Jadi sebab tu kita nak semua orang berperanan. Dakwah ni tak boleh kami yang buat. Dakwah ni tak boleh Ustaz Abid Liu yang buat. Kan? Dakwah ni semua orang kena buat. Cara nak buat dakwah adalah orang yang betul, orang yang ada kewangan, orang yang duduk di tempat tertentu kena mula berdakwah. Ajak orang di bawah supaya kembali kepada Islam. Tunjuk kepada mereka jalan dengan memakai Islam, bukan tinggalkan dunia, ambil akhirat. Tak betul. Tolong buang perkataan ni. Nak berjaya di akhirat, kena tinggal dunia. Itu perkataan yang paling salah. Sebab Nabi ajar, nak mengajak orang kepada Islam, kena ada kebendaan dan kekuatan, baru orang akan masuk Islam. Ayat yang kita baca lepas tu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu tengok ramai orang masuk Islam berpusu-pusu. Datang lepas Nabi Fathul Mekah. Datang lepas kebendaan duduk di tangan Nabi. Datang lepas Nabi boleh bagi direction pada orang. Nabi boleh bagi pada orang. Nabi boleh ada kuasa. Baru dia datang, tuan-tuan. Jadi sebab tu, mari kita buat. Jaga Islam. Orang dulu dah buat kerja mereka. Saya duk cerita baru-baru ni tentang orang dulu dah letakkan base negara kita ni tepat. Walaupun orang dulu bukanlah soleh sangat. Tuan-tuan pernah tanya tak persoalan ni? Macam mana Islam boleh ada dalam perlembagaan? Kami orang tak tanya. Sebab kalau tuan-tuan rujuk kepada Indonesia, Indonesia tak ada Islam sebagai agama Indonesia. Yang ada adalah asas Indonesia adalah Pancasila. Islam sebagai agama persekutuan hanya ada dalam undang-undang di Malaysia dan negara-negara lain lah. Tapi kita ni bukan orang Arab. Ada Islam sebagai agama persekutuan. Kita tak pernah tanya. Kita tak pernah tahu. Dalam perkara 3 perlembagaan ada Islam sebagai agama persekutuan. Kenapa ada? Adakah tiba-tiba ada? Kita duduk-duduk ada? Ada. Perjalanannya panjang. Ketika Suruhanjaya Rat tahun 56 untuk gubalkan perlembagaan negara, ada seorang orang Pakistan. Saya cerita dah pada tuan-tuan dulu. Namanya Hakim Abdul Hamid. Dia ni menjadi anggota Suruhanjaya Rat. Dialah yang duduk dalam keanggotaan itu dan dia hakim. Dia bukan orang Malaysia, dia orang Pakistan. Dia bukan main jual kapet di Malaysia, tuan-tuan, kemudian dia pun jadi hakim tak. Dia memang orang Pakistan. Bila dia dalam lembaga ataupun Suruhanjaya tu, Tunku pergi jumpa dia. Tunku dengan geng-geng dia pergi jumpa. Jumpa Hakim Abdul Hamid, bagi tahu kepada Hakim Abdul Hamid, tolong masukkan Islam sebagai agama persekutuan. Kami nak dalam perlembagaan ada Islam sebagai agama persekutuan. Tuan-tuan perasan tak? Tunku ni siapa? Tunku ni Islamnya tak perfect. Dia masih menari. Dia masih minum. Semayang lah. Tapi macam biasalah. Ada on, ada off-nya. Tapi satu benda tak nak tolak ansur. Nak Islam dalam perlembagaan. Kalau kawan tu sekular, buat apa nak letak Islam dalam perlembagaan? Tandanya Tunku masih nak agama menjadi direction of this country, tuan-tuan. Masih nak. Ustaz, tak ada apa pun Islam duduk dalam perlembagaan, tak ada kesan pun. Siapa yang tak mengkaji, memang tak rasa apa. Orang duduk dalam nikmat lama, mana dia tahu nikmat? Melainkan kena ungkit balik, baru tahu nikmatnya apa.
Saya pun kalau tak baca yang ni, saya pun tak rasa apa kelebihan. Nampak macam tak ada kelebihan ni Islam sebagai agama persekutuan. Nanti saya cerita apa kelebihan, tuan-tuan. Bila Tengku desak untuk masuk dalam perlembagaan, sudah ada dimension. Sudah ada di fikiran Hakim Abdul Hamid nak kena ada dalam perlembagaan Islam. Rupa-rupanya pada awal Tengku nak bawa benda tu, majlis raja-raja tak setuju. Bukan sebab menentang, jangan salah faham. Majlis raja-raja tidak menentang Islam sebagai agama persekutuan. Majlis raja-raja concern, bimbang, kod-kod bila letak Islam sebagai agama persekutuan, kuasa Islam di negeri akan ditarik pergi ke pusat. Sebab raja-raja Melayu hanya tinggal kuasa menjaga agama. Raja Melayu yang 9 orang tak setuju ni sebab takut kuasa menjaga agama Islam yang selama ini turun-temurun ada pada raja-raja Melayu diambil untuk diletakkan di peringkat pusat. Tengku bagi penjelasan. Tengku kata tak, Parti akan pastikan kuasa raja-raja Melayu terhadap agama tidak diusik. Kalau kita buat agama Islam adalah agama persekutuan pun sekadar pemantau sahaja. Dan tidak akan ada badan agama berkuasa di JAKIM, tak ada kuasa. JAKIM ditubuhkan tapi tak ada kuasa. JAKIM hanya penyelaras badan agama Islam di negeri masing-masing. Dan kita pun tak tanya dah, pasal apa tak ada menteri agama? Yang ada menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, tapi tak ada tulis Kementerian Agama, Kementerian Urusan Islam, tak ada. Sebab Tengku dah janji tak akan ada kuasa negeri yang diambil oleh pusat dan meletakkan undang-undang tertentu untuk negeri dihapuskan kuasa Islam. Tak ada. Sebab tu tak ada Menteri Agama yang ada menjaga hal ehwal agama untuk menyelaras di peringkat negeri saja. Itu sejarah dia, tuan-tuan. Bila Raja Melayu dengar ucapan tu, dia pun setuju. Oh, kalau gitu okeylah. Kuasa kami selamat. Alhamdulillah. Sampai lah ni, kuasa agama Islam masih berada di peringkat negeri. Lepas tu bila Sultan keluar arahan, kita kena follow. Dan Sultan kata ikut SOP, ikut SOP. Tak payah duk kata SOP ni mengarut semua. Tak, tuan-tuan. Tolong, tuan-tuan. Dan kita bukan patuh membabi buta. Kita patuh kerana arahan itu menyelamatkan kita. Jangan jadi menentang semua benda, tuan-tuan. Sebab saya sebut ni bukan apa, dah ada orang cuba nak longgarkan SOP ni. Dah ada cadangan kalau boleh semayang biar rapat soh lah, duk semayang jarak-jarak ni pasal apa? Kolah masjid bagi ada ayam lah, tabung bagi berjalan lah. Dah mula kempen nak longgarkan SOP. Tak ada nak pelonggar SOP, dah kena dah. Satu masjid, tuan-tuan, di Subang, di airport Subang, tuan-tuan, kena tutup satu masjid. 1,300 orang yang hadir hari itu kena buat test sebab ada seorang yang kena COVID. Cuba bayang hari itu tak patuh SOP. Habis. Orang akan salahkan punca berkembangnya kluster baru ni daripada masjid. Sultan dah arahkan buat SOP melalui majlis agama. Kita patuh kerana itu kuasa yang terbaik, tuan-tuan. Dan hari ini pun diarahkan kami para ustaz untuk ambil tauliah. Ya, kami ambil tauliah untuk mengajar. Sebab kita nak Islam tu harmoni. Kuasa itu milik kerajaan negeri. Baik. Lepas tu, tuan-tuan, Hakim Abdul Hamid last untuk finalisekan undang-undang ini dibawa perbincangan di Rom, Itali. Dia tak bincang di Malaysia, dia tak bincang di Pakistan. Semua Suruhanjaya Rat pergi ke Rom, Itali. Bila sampai di Rom, Itali, sebab tak nak ada gangguan, undang-undang tu akan difinaliskan di situ, akan draft dia siap, dia akan bawa balik ke Malaysia. Hakim Abdul Hamid tiba-tiba sebut, dia kata, kena masukkan Islam sebagai agama persekutuan.
Oleh kerana Hakim Abdul Hamid sebut benda tu, kerja jadi mudah. Menyebabkan Suruhanjaya Red yang tak Islam tu setuju masuk ke Islam sebagai agama persekutuan. Setuju. Mak Saleh ni setuju. Orang putih ni setuju. Yang datang pada India setuju. Yang mereka datang pada negara Commonwealth setuju Islam sebagai agama persekutuan. Cadangan Hakim Abdul Hamid. Besar tak besar Ustaz efek ni ada Islam dalam perlembagaan ni? Oh, siapa tak baca tak nampak efek dia. Lepas masuk Islam sebagai agama persekutuan, yang jadi apa? Sebab tu bila merdeka, ada dua benda yang orang tak cerita. Sebelum laungan Tengku merdeka, merdeka, merdeka. Sebelum laungan itu ada azan. Azan dikumandangkan dan dibaca doa oleh mufti Negeri Sembilan, kerana yang di-Pertuan Agong pertama adalah daripada Negeri Sembilan. Doa dibacakan dalam bahasa Arab dan azan dilaungkan. Besar tak besar? Besar. Kemerdekaan kita disambut dengan laungan azan. Tanda kita nak Islam menjadi teras kita. Dan Islam duduk dalam perkara 3 perlembagaan. Apa efek dia? Ada 8 kesan apabila Islam berada dalam perlembagaan. Apa 8 kesan tersebut? Lapan kesan tersebut, pertama, berjaya menyekat orang Islam daripada murtad. Itu paling besar. Orang Islam tak boleh murtad. Dia tak boleh tukar agama. Bila dia Melayu, dia kena terus menggunakan Islam. Kalau dia murtad, dia terbatal dan dia tidak lagi diiktiraf sebagai orang Melayu, dan dia tak akan dapat hak undang-undang untuk membela dia murtad. Mana ada dalam mahkamah boleh menyebabkan orang tu jadi murtad, kecuali baru-baru ni saja, kerana kuasa kehakiman duduk di tangan orang lain. Kena ingat, tak boleh murtad, tak boleh, kerana dia termasuk dalam perkara 11, tak boleh murtad. Kedua, keputusan mahkamah syariah tidak boleh dibatalkan oleh mahkamah sivil. Mahkamah sivil tak boleh overcome keputusan mahkamah syariah. Sekarang dia cuba buat kerana hakim dan peguam ada di sisi mereka. Tapi nak bagi tahu undang-undang asal tak boleh. Mahkamah syariah kalau keluar keputusan, tak ada mahkamah sivil boleh batalkan keputusan tu. Yang kedua. Yang ketiga, kedudukan agama Islam tidak boleh diganggu oleh mana-mana kuasa, undang-undang, hatta parlimen pun tak boleh bincang untuk mengeluarkan perkara-perkara berkenaan dengan Islam. Contohnya, nak buang IC, nama Islam dalam IC, tak boleh dibincangkan sepatutnya, sebab undang-undang tidak boleh mengganggu-gugat apa yang ada dalam Islam. Yang keempat, kerajaan persekutuan boleh membelanjakan wang persekutuan bagi tujuan institusi Islam. Masjid Al-Falah nakkan peruntukan kerajaan, bumbung bocor katanya. Maka kalau duit tak ada, boleh apply pada mana-mana menteri, dan kalau menteri luluskan, tak ada ahli parlimen dan parlimen boleh membatalkan peruntukan tersebut, kerana wang persekutuan boleh digunakan untuk hal urusan Islam. Wang persekutuan tak boleh guna untuk bina gereja, tak boleh guna untuk buat kuil, tak boleh guna untuk agama lain, tak boleh. Ini mahal entah. Yang kelima, kerajaan persekutuan boleh mengadakan tabung kewangan bagi mengembangkan Islam. Boleh buka yayasan untuk kembangkan Islam. Boleh gunakan duit itu untuk kembangkan Islam. Dan boleh tolak cukai bagi siapa yang membayar wang itu. Yang keenam, ini benda yang menarik. Pembayar zakat boleh digantikan dengan pembayaran cukai. Siapa keluar zakat pendapatan, dia boleh
convert zakat itu 100%. Maknanya kalau kita ada zakat pendapatan 10,000, kita bagi pada mana-mana majlis agama, kita boleh dapat resit majlis agama yang sah, pergi lembaga hasil, boleh convert dan menyebabkan kita tak perlu bayar teks cukai pendapatan. Orang agama lain tak ada ruang tu. Kalau ada ruang tu, dah lama mereka akan bagi duit pada gereja, dah lama mereka akan cuba kembangkan agama mereka sebab boleh tolak teks. Kita saja yang dapat keistimewaan tu. Itu penting Islam dalam agama persekutuan. Yang ketujuh, meletakkan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam di peringkat persekutuan. Dalam urusan Islam di peringkat persekutuan, Yang di-Pertuan Agong jaga Islam. Yang ke-8, ini penting. Islam boleh masuk ke dalam mana-mana jentera kerajaan dan pentadbiran dan boleh menjadi asas penggubalan dasar di peringkat kerajaan dan juga kementerian. Boleh. Saya baru ni dijemput pergi ceramah di Kementerian Sumber Manusia, tuan-tuan. Kementerian Dalam Negeri. Bila jemput ke situ, dia tanya, "Ustaz, apa pengajian?" Saya kata, "Saya bachelor lah. Master tak habis lagi, saya bachelor." "Oh, ya kah?" "Oh, kalau Ustaz, kita biasanya bachelor ni 200 1 jam. Dan kalau kita ceramah 2 jam, dapatlah 400 Ustaz." 400 tu duit siapa? Duit kementerian. Kementerian boleh keluarkan dan bayar untuk mengembangkan Islam. Ni orang tak perasan. Orang duk kata kita hari ni lebih baik pada orang dulu. Orang hari ni pakai tudung sihat baik daripada orang dulu. Nampak tak kenapa boleh baik? Perjalanan yang panjang itu. Jabatan kerajaan boleh panggil ustaz, cerita pasal Islam. Jabatan kerajaan boleh guna peruntukan untuk kembangkan Islam di pejabat. Pegawai-pegawai kerajaan di pejabat mendengar kuliah pagi-pagi tidak salah kerana dia termasuk dalam perkara yang dibenarkan dalam undang-undang besar. Tapi ustaz, hudud qisas ta'zir tak boleh buat. Tu saya kata, hudud qisas ta'zir tu kerja kita. Kerja Tengku dah selesai. Kita yang kena sambung hudud qisas ta'zir. Kalau Tengku tak letak benda tu awal, kita kena usaha pada awal nak isytiharkan negara ini negara Islam, tuan-tuan. Dengan ada perkara 3 perlembagaan, tak boleh isytiharkan negara Malaysia sebagai negara sekular. Tak boleh, tuan-tuan. So, kerja kita hari ini, marilah menguatkan Islam. Apa yang kita mampu. Yang ada kewangan, gunakan kewangan untuk mengembangkan Islam. Jangan tinggal harta pada anak-anak sekadar warisan, tapi bagilah kebaikan kepada mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita dan rahmati kita. Mudah-mudahan tajuk kita pada pagi ini adalah berkenaan dengan Islam akan dianuti, diambil bila dia berada di tempat dan standardnya yang sebenar. Islam akan ditinggalkan bila dia berada di bawah dan tidak menjadi kuat. Percayalah, Islam kena sentiasa berada di atas, macam sabda Nabi, al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam mesti tinggi, tak ada benda yang lebih tinggi pada dia. Ucapan itu bukan hanya slogan, tapi Nabi arahkan kita buat. Semoga Islam berada di atas. Kalau tidak, selama-lamanya Islam akan ketinggalan, dakwah tidak berjalan, harta akan terlepas di tangan yang tak betul, dan Islam tidak berjaya untuk menjadi agama yang terbaik. Islam gabungan dunia dan akhirat. Siapa tolak dunia hanya ambil akhirat, dia tidak naturally seorang Muslim yang baik. Tapi kalau dia kombinasikan antara dunia dan akhirat, baru dia boleh pergi jauh. Dia tidak meninggalkan dunia, dia tidak tinggal ke akhirat. Dia dapatkan kebendaan, dia tahu why dia. Tak nak hilang macam The Gathering of Titans tadi. Yang hilang purpose. Duit masuk tapi tak tahu nak buat apa. Kita duit masuk, kita tahu nak buat apa. Sebab kita ada matlamat, kita big why, kita jelas. Nak pastikan Islam berada di tempatnya. Innahu huwas samiul alim. Saya berhenti kat tu insya-Allah. Siapa yang nak
mengetahui apa yang saya sebut tadi, bahan-bahan dia, nota dia ada dalam Telegram. Tuan-tuan boleh join Telegram saya, ustazzul.id. Saya bagi nota dalam tu, saya bagi video dalam tu. Tuan-tuan boleh pergi tengok di situ, dan saya bagi nota hari-hari. InsyaAllah minggu depan saya akan cerita tentang 2-3 benda, iaitu pertamanya tentang Steve Jobs. Kan? Ramai orang kata nak berjaya tiru Steve Jobs. Saya dalam video tu akan buat, nak berjaya jangan jadi Steve Jobs dalam bab praktikal. Dalam tu video ada minggu depan insya-Allah, dan minggu akan dimasukkan lagi juga tentang Levi's. Walaupun Levi's ni orang nampak Yahudi punya, tapi tak pernah tanyakah kita kenapa Levi's yang lebih lama pada Coca-Cola, yang lebih lama pada Ford, yang lebih lama daripada produk lain, Levi's sudah bertahan 147 tahun, tapi masih continue orang pakai dia daripada bermula tahun 1837. Juga ada cerita dalam tu, saya akan masukkan minggu depan. So siapa bersama dengan saya yang orang suka knowledge, yang suka minda dia dicabar, perkembangan, nak satu, join saya. Tapi kalau siapa yang suka hiburan, jangan join lah, sebab tu tak ada saya menari-nari, saya tak buat dalam tu. Tu orang budak-budak TikTok yang buat. Saya menari-nari, nyanyi, saya tak buat dalam tu. So kalau siapa yang nak knowledge, nak minda dia dicabar, nak tahu informasi dan nak tahu ke mana dia nak pergi, join saya di ustazzul.id di Telegram, tuan-tuan. Dan kalau tak jumpa Telegram, tuan-tuan boleh pergi ke Facebook saya, Ustaz Zul Pandan. InsyaAllah Facebook saya juga saya masukkan bahan. Kalau Facebook tuan-tuan tak ada, maklumlah tuan-tuan generasi muda, boleh pergi ke IG saya, Ustaz Zul Pandan, insya-Allah. TikTok saya tak buat lagi, tuan-tuan. Sebab TikTok seminit dia kena menari sambil ceramah, tu tak boleh, tuan-tuan. Saya buat kemudian lah. Tapi ceritanya adalah saya nak ajak tuan-tuan cabar minda, betulkan persepsi, jadi Muslim yang mau ke depan. Jangan ambil maklumat yang membelakangkan kita. Jangan dengar Islam yang menyebabkan kita tinggalkan dunia. Jangan cuba memisahkan dunia daripada akhirat. Jangan kata dunia tak penting. Dunia adalah jambatan untuk sampai kepada akhirat. Orang dulu telah buat kerja, tugas kita menyambung kerja ini, insya-Allah. Cukup sekadar tu, ada tabung tuan-tuan di luar masjid sebut di pintu masuk, untuk saya collect dana bagi menyiapkan video-video ini. Sebab video ni memang kita buat proper, kita recording, kita buat subtitle, transcription, kita buat editing. Video ini memang berkualiti sebab ada orang buat, dan saya bayar gaji pada orang buat tu. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan mengembangkan Islam. Ini cara tuan-tuan boleh bantu menguatkan dakwah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin.